Rosa. Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Ikali here. Okay, hampa semua. Hai, Assalamualaikum. Boy. Okay, so first thing first, aku nak kata ke hampa. Hari ni tema kita tema open air. Hampa nampak dekat belakang ni open lah. Kita open je nah. So kalau kata hampa nampak apa-apa, rezeki hampa lah. Macam tu. Boleh? Boleh tahu tu? Boleh lah tu. Segok juga aku ni no. Segok. Okay. So hari ni aku malas nak beletiak panjang-panjang dah punya intro. Kalau hampa nak tahu kenapa aku buka tingkap belakang ni, aku biar macam tu je. First kali aku panas gila. Hampa tengok peluh bercerau, hampa tahu tak? Aku tak tahulah, aku rasa panas, aku rasa bahang gila walaupun tempat aku petang tadi hujan naknya. And aku pakai baju ni pun sebab tadi masa mula-mula tu memang aku rasa sejuk. Sekarang ni aku nak buat cerita macam ni, tiba-tiba dia bercerau peluh, mungkin sebab pakai tudung kan. Panas nak mampus, betul tak? Okay. So hari ni aku nak cerita satu topik pasal jin lah. Tapi aku minta maaf dulu kalau apa yang aku sampai ni mungkin salah ke ataupun tak kena dengan hampa punya pandangan ataupun apa-apa. Kalau aku salah, hampa boleh betulkan, tak ada masalah pun dekat sini. Aku akan terima hampa punya pandangan. Yang ni apa yang aku baca daripada internet, apa yang aku dengar orang tua-tua cakap, yang tu yang aku sampaikan dekat hampa. Alright. Hari ni topik kita ialah pasal pelesit. Alright. Umumnya kita tahu pelesit ni orang panggil sejenis binatang yang bentuk dia belalang. Okey, dia hak bentuk tirui itu, hak bentuk tajam dekat ujung tu, yang tu orang panggil pelesit. Selalunya kan aku tengok orang-orang kampung, orang tua, orang lama lah, depa ni macam pantang sikit kalau ada binatang ni masuk dalam rumah. Dengar cerita depa kata benda ni sebenarnya adalah macam gangguan jin lah kan. Kalau ada belalang ni masuk dalam rumah, maknanya ada gangguan jin. Okey, aku sendiri pun ada pengalaman tentang pelesit ni. So sebab tu aku nak kongsi kat hampa. Tapi mula-mula sekali aku nak cerita apa dia tu pelesit. Sebelum aku sambung cerita aku, hampa yang mana baru singgah aku punya channel ni, tolong tekan butang subscribe. Hampa boleh tekan butang subscribe sebab butang subscribe tu free je weh. Hampa tak kena bayar apa pun. Lepas tu hampa tekan button like and hampa tekan notification bell tu, okey? So lepas ni kalau kata aku ada buat video baru, hampa dapat notifikasi. Apa yang aku nak nasihat lagi sekali dekat sini, cerita yang aku sampaikan itu terpulang pada hampa, sama ada nak percaya ataupun tak. Tak ada sebarang unsur paksaan pun dalam ni. Yang ni apa yang aku cerita adalah berdasar pengalaman aku sendiri and juga apa yang diceritakan dalam internet untuk episod ni lah. Alright. So let's go continue our story. Apa yang aku baca dalam internet ni, pelesit ni dia merujuk pada satu jenis makhluk halus yang dipelihara oleh seseorang atas tujuan yang tertentu. Pelesit ni sebenarnya dia satu makhluk halus yang menurut kepercayaan orang kita, orang Melayu ni, dia dibela sebab ada tujuan orang yang membela tu lah. Pelesit dipelihara bagi tujuan sebagai pelaris dan pemanis. Maknanya orang yang bela pelaris tu, dia, kenapa tangan tunjuk dekat aku? Wow. Orang yang bela pelaris tu, dia tujuan dia mungkin dia nak bagi orang suka dekat dia ataupun ada tujuan-tujuan tertentu dia. Tapi dekat sini dia katalah untuk menjadi pelaris dengan pemanis, mungkin dia ada bisnes ke apa, kita tak tahulah kan. Kita sebagai orang Islam, kita percaya pelesit ni daripada golongan jin ataupun syaitan yang dikirimkan oleh seseorang atas niat-niat yang tak baik lah. Jarang lagi orang kirim setan, kirim hantu ni sebab apa? Sebab ada niat baik. Jarang sekali lah.
Dalam ni juga dia ada tulis yang katanya pelesit ni boleh diwarisi sebagai saka. Okey, tapi yang ni aku tak pernah dengar. Okey, serius aku tak pernah dengar pasal benda ni. Pelesit ni pula cara bagi makan dia bagi aku senang lah. Sebab apa, dia hanya makan darah daripada jari tuan dia sendiri. Okey, macam jin-jin lain lah yang aku dengar cerita sebelum ni. Ada yang nak kena apa, kambing hitam lah, ayam golek lah, pulut kuning, macam-macam. Itu orang panggil macam persembahan lah kan. Macam-macam yang diminta lah benda-benda tu. So bagi aku rasa untuk yang jin pelesit ni, dia punya cara jagaan senang. Sebab apa? Cuma bagi darah daripada tuan dia sendiri. So makna kata kita bagi jari, dia isap lah daripada jari kita tu. Pelesit ni dia suka pakai belalang untuk jadi dia punya medium penyamaran tu. Sebab apa? Belalang ni salah satu binatang yang kita tak takut. Okey, kalau kita tengok macam alright je, belalang macam tu kan. Cuba bayangkan pelesit ni jadi lipas terbang. Tak selamat babe hidup dia. Dia lalu je depan aku. Kalau kata dia lalu je depan aku, tamat riwayat dia. Tak sempat mengucap. Dia kalau dia jadi lipas terbang, memang dia tak sempat buat kerja lah. Tapi kalau kita tengok belalang macam, belalang alright je, tak ada apa-apa. Macam tu. Betul tak? Bila kita nampak belalang ni, jarang lah kita nak ambil pusing sangat macam belalang ambil buang. Jarang benda-benda tu kita nak buat. Tapi kalau kita nampak lipas ke apa kan, on the spot kita bunuh kan. So sebab tu lah jin ni dia suka menyamak jadi belalang. So bila kita tengok belalang, kita pun macam relax, tak ada apa-apa. Masa kita relax, time tu lah dia serang kita. Kononnya lah yang dikatakan di dalam ni. Part yang paling bestnya apa yang aku baca tentang pelesit ni, dikatakan pelesit ni dibela oleh golongan wanita. Sebab apa? Diorang ni macam kecewa dipermainkan lelaki, ataupun diorang ni lambat kahwin, diorang susah nak buat pilihan, macam tu. Makna kata kalau katalah kahwin lambat kan, dia susah hati, dia bela pelesit ni untuk cepatkan jodoh. Hak ni lagi tak pernah dengar no. So hampa yang mana jodoh lambat tu jangan duk try pula. Selain tu, apa yang aku baca dalam ni, dia kata pelesit ni bersifat dia setia dan menjaga tuan dia. Maknanya kalau kata contohlah ada seorang lah kawan aku hak bela benda tu kan, so aku ni pula cari pasal dengan dia. So pelesit ni akan datang dekat aku untuk balas dendam. Okey, makna kata dia boleh jadi benda-benda macam tu juga, bukan setakat tujuan untuk pemanis dengan pelarih saja. And banyak lagi lah yang diceritakan dalam Google ni. So hampa boleh tengok. Aku sebenarnya kalau boleh aku nak cari cerita yang detail pasal pelesit ni, tapi disebabkan sekarang ni PKP, aku macam terbatas sikit nak jumpa kawan-kawan aku yang ada ilmu dalam bidang-bidang macam ni. Okey, so itu pengenalan pelesit. Tapi apa pemahaman yang kita ada dalam diri kita, ataupun yang aku dah dengar daripada zaman aku kecil sampai ke besar, sebenarnya pelesit ni digunakan dengan tujuan untuk menghantar sihir dekat seseorang. Okey, yang ni apa yang aku dengar lah. Aku tak pasti sama ada benda ni betul ataupun tak. Cuma yang ni apa yang orang kata kita dengar daripada kecil lah. Macam urban legend macam tu. Kononnya kalau katakanlah benda ni kita jumpa dalam rumah, selalunya lah and majority orang akan cakap ambil benda tu, cabut kepala dengan badan. And kalau katakan bila kita cabut kepala dengan badan tu ada rambut, maknanya itulah rambut tuan dia. And selalunya mereka kata akan jumpa rambut panjang. Sebab macam tadi yang aku baca tadi, benda ni semuanya dibela oleh perempuan. Kebanyakannya lah, bukanlah semua, tapi kebanyakannya dibela oleh perempuan. So mereka gunakan pelesit ni untuk hantar sihir dekat orang yang mereka tak suka ataupun yang mereka tak puas hati lah kan. Okey, pengalaman aku dengan pelesit ni, dulu aku duduk serumah dengan ada seorang adik angkat aku and abang dia apa semua. Kita orang duduk satu rumah, tapi rumah tu ramai lah, bukanlah berdua je kan. Kita duduk ramai lah.
Jangan nak jadi gosip pula lah. Hampa ni bukan boleh netizen ni. So cerita dia yang aku boleh pergi duduk dekat situ. Dulu kan aku buat paranormal. Okay. So abang dia ni memang join tim paranormal kita orang. Aku ada je rumah sendiri time tu, tapi time tu abang dia minta tolong dengan aku supaya pergi duduk rumah dia sementara sebab adik dia selalu kena ganggu. Okay. Aku pun macam mula-mula aku kata tak apalah, aku cuma pergi tengok-tengok kalau ada apa-apa yang jadilah, sebab aku pun tak boleh nak buat apa. Tapi abang dia kata kalau kata aku ada dekat rumah tu, boleh tengok-tengokkan adik dia sebab dia jarang ada dekat rumah. And dia kata kalau aku ada ni rasalah semangat sikit kan, sebab aku kan duk join paranormal. So masa mula-mula aku macam berat hati sikit lah nak duduk dengan dia orang kan. Ialah sebab rumah bercampur. And then ada sekali tu paranormal, kiranya malam tu kita orang ada nak buat paranormal lah, tapi dibatalkan sebab adalah sebab-sebab dia kan. Aku decide nak balik rumah, tapi si abang dia ni tiba-tiba call aku. Dia kata boleh tak main rumah dia, set adik dia jadi lain macam. Aku kata okey tak apalah, aku pergi lah. Aku pergi. Bila sampai masuk dalam rumah, adik dia ni jadi macam takut, macam nampak benda, macam susah aku nak cakap. Tapi hampa boleh bayang tak situasi orang yang tengah takut, yang duduk kat tepi dinding yang macam tu. Adik dia dalam keadaan macam tu. Aku tarik adik dia masuk dalam bilik. Aku tanya adik dia ada apa, nampak apa. Tapi adik dia tak mampu nak cakap. Aku tanya lagi, aku suruh dia buka surah apa semua kan. So adik dia kata ada orang dekat luar. Adik dia kata macam tu. Malangnya masa tu aku tak nampak benda apa yang dia nampak. Tapi aku ambil salah satu cara penyelesaian. Aku tengok daripada mata dia. Faham tak? Maksudnya aku tengok apa yang dia nampak dari mata dia. Sebab mata dia, okey, katakanlah ni bilik, ni pintu bilik kan. So kita boleh nampak ruang tamu. Adik dia menghadap ke keluar. Kiranya adik dia nampak ruang tamu, aku pula duduk depan adik dia. So aku pegang muka adik dia, aku tengok dekat anak mata adik dia. Sebab kita akan boleh nampak reflection daripada mata juga. Bila aku tengok, aku perasan daripada mata dia tu ada macam sosok budak kecil tengah mengendap daripada sebalik dinding. Tapi bila aku pusing tengok dengan mata kepala aku sendiri, aku tak nampak apa. Cuma daripada biji mata dia je aku boleh nampak. So aku pun kata tak apalah, mungkin ada gangguan daripada luar ke apa semua kan. Time tu aku call kawan aku yang mana pandai sikit lah buat ubat ni. So dia buat ayak melalui telefon. Kiranya macam kita ambil ayak mineral, buka penutup, member aku baca daripada telefon. So letaklah speaker handphone tu dekat botol ayak. Yang tu je cara yang kita boleh ihtiar. Sebab aku bukan pandai sangat nak berubat ni, aku tak pandai. Aku main langgar je. Yang aku tahu ayat kursi ke, Al-Fatihah ke, 3 kul, yang tu je yang aku tahu. So bila member aku ni dah buat ayak, aku bubuh dalam botol Febreze tu, aku spray dalam rumah. Aku buat macam tu je. Untuk sementara adik dia okey. Bila aku tengok adik dia okey, aku pun decide nak balik rumah. Adik dia okey dalam 2-3 hari jugalah. Sampai satu malam tu aku pergi paranormal dengan abang dia. Tiba-tiba ada seorang kira housemate dalam rumah tu lah. Dia call, dia kata, "Weh, adik hang muntah darah ni." Dia kata macam tu. Bila kami dengar adik dia muntah darah, kita orang pun rushing lah balik kan. Balik-balik memang adik dia tengah duk muntah darah kan. Lepas tu kata, "Dah lama ke muntah darah?" Lepas tu dia kata, "Lama juga, tapi taklah dia keluar banyak kan. Cuma bila dia macam wet-wet tu, macam adalah keluar darah yang merecik-recik tu." So time tu kan aku dah rasa tak sedap hati. Aku cuma boleh ikhtiar dengan bagi ayak yang baca 3 kul, ayat kursi apa semua. And aku cuma minta dengan Allah je lah. Aku tak pandai sini, aku cakap aku tak pandai. So adik dia dah minum, aku dah sapu dekat muka apa semua. Adik dia baring dekat sofa dekat depan Adik dia baring di sofa, tidur apa semua. Aku lepak dengan abang dia dekat beranda. Aku cakap kan tak boleh, hang kena cari orang lah berubat apa semua. Sebab aku tak tahu apa.
masa kita orang tengah duk bincang tu, kita orang nampak ada satu kelibat daripada dapur keluar menuju dekat pintu masuk. Dia keluar terus dia pergi pintu masuk. Okey. So bila kita orang nampak, aku ingat aku seorang nampak, rupa-rupanya abang dia pun nampak. Kita orang jadi tergamam. And time tu apa yang aku fikir, oh mungkin daripada dengan air tadi tu benda tu lari keluar. Aku fikir macam tu. And then tengah duduk sembang-sembang dekat beranda ni kan, yang housemate yang duduk satu rumah ni, dia kata macam ni, weh, mai tengok Sat, dia kata macam tu. Kita orang pun macam okey lah, bangun pergi tengok kan. Dia tunjuk dekat kan, adik dia kan tengah tidur dekat sofa baring kan. Dia tunjuk dekat dahi adik dia tu ada pelesit. Okey, pelesit tu tengah duduk dekat dahi budak tu. Tapi time tu aku tak nak fikir yang buruk-buruk ke, yang jahat-jahat ke, bukan-bukanlah. Aku cuma consider benda tu sebagai binatang. Okey. So, aku selawat, aku ambil, aku lepas kat luar. Aku buang dekat beranda, aku lepas kat luar noh. Dia dah terbang, aku tak tahu dia pergi ke mana. Tak sampai 10 minit, belalang yang sama tu masuk balik rumah tu, hinggap juga dekat dahi adik dia. So, benda tu aku dah jadi muskil. Sebab apa? Macam mustahil lah, kita dah buang keluar. Kenapa dia boleh masuk and duduk balik dekat tempat yang sama dia duduk tadi? So time tu aku tengok adik dia dah start macam tak nak, dia jadi macam tu lah, macam meracau-racau lah. So aku ambil, aku selawat 3 kali apa semua. Aku try lah cabut kepala dia. Bila cabut kepala tu, aku taklah jumpa rambut ke apa dalam tu. Cuma aku rasa pelik. And bila dah cabut kepala dengan badan pun, dia punya kaki tu still boleh bergerak. Okay. So aku just buang macam tu. And lepas tu kita orang cari orang lah untuk berubat adik dia tu kan. Apa yang perawat tu cakap, adik dia memang ada gangguan. And katanya gangguan tu daripada bekas boyfriend dia sendiri. Okay, wallahu alam, aku tak tahulah betul ke tak apa perawat tu cakap. Cuma kita sebagai manusia ni kenalah hati-hati kan. Second cerita aku pasal pelesit ni cerita ni baru-baru ni saja nah, baru-baru ni saja. Kalau hampa ada perasan, aku ada post dekat komuniti, aku tanya betul ke tak ni pelesit. Aku tanya sebab apa, aku dah lama tak jumpa benda tu. Ada yang kata, oh ni belalang lah, yang ni. Ya memang pelesit tu ialah belalang. Tapi belalang ada banyak jenis. Kena faham benda tu juga. Okey, aku siap tanya orang yang berumur sikit. Aku tanya, betul ke tak yang ni pelesit? Dia kata, ha betul. Macam biasalah, orang yang berumur ni akan nasihat cabut kepala dia. Tapi aku tak cabut pun kepala binatang tu. Sebab apa? Aku rasa kesian and aku anggap dia tu binatang. Yalah, kita tak nak fikir benda-benda buruk kan. Lagi satu, aku macam, siapa nak hantar sihir dekat aku kan? Aku tak ada buat apa-apa muka orang. Tak ada rampas boyfriend orang. Aku tak ada buat apa-apa. Kenapa hampa nak sihir aku? Nak kata hampa sihir aku sebab aku ni famous? Tak famous pun. Nak kata sebab aku cantik? Tak cantik pun. Tapi cantik lah juga kan malam ni. Okay. So, aku ambil pelesit tu, aku pegang. Binatang yang belalang tu lah aku pegang. Mula-mula aku tak perasan pun dia masuk dalam rumah. Tapi aku nampak kucing aku ni, dia duduk main satu benda. Lepas tu aku ni pun pilih tengok dekat-dekat. Bila aku tengok dekat-dekat, rupa-rupanya tu pelesit. Okay, so aku pun ambil, aku pegang. Aku terfikir-fikir lah juga time tu, nak cabut ke, nak buat apa ke. Tapi aku kesian atas dasar keperimanusiaan. So kalau untuk ni keperibinatangan, okey lah tu kan. So aku pun malas. Tapi sambil aku pegang tu, sambil aku pegang binatang tu, aku bacalah juga ayat kursi, aku selawat. Lepas tu aku baca 3 kul. Niat aku cuma aku nak baca dengan harapan aku ni terlindung lah daripada kalau katalah ada orang buat benda jahat dekat aku kan. So aku baca ayat-ayat tu semua, tapi tak ada niat apa pun. So aku dah baca pun semua tu kan.
tiba-tiba belalang tu keluar darah. Okey? Belalang yang aku pegang sambil aku baca surah-surah tu semua keluar darah. Time tu aku terkejut gila, and tindakan pertama aku Google belalang berdarah ataupun tak. Tapi as we know, insect tak ada darah, okey. Memang tak ada lagi dalam keturunan semut ke keturunan serangga yang ada darah. Faham tak? Bila aku tengok benda tu berdarah, aku automatik aku rasa seram. So bila aku tengok belalang tu ada darah, time tu aku dah start rasa meremang satu badan, aku rasa panas, aku rasa tak selesa. Memang betul-betul aku rasa tak selesa. Time tu memang aku takut, and masa tu aku kontak Kak Nan. Aku menangis kat dia sebab aku rasa takut sangat-sangat. Sebab apa? Aku duduk seorang weh dekat rumah. And bila jadi benda-benda macam ni, aku tak tahu nak pergi ke mana. Sebab benda tu tengah malam. Aku nak ke mana weh? Aku tak tahu nak mengadu dekat siapa. So bila aku dah tengok benda tu dah berdarah, aku just balut and aku buang macam tu je. Aku sempat ambil gambar, and aku akan masuk gambar dia sekarang. Okay, so itu belalang yang aku cakap tu lah. And then aku tanya kawan-kawan aku yang mana pandai-pandai dalam bidang-bidang ni lah. Diorang sendiri pun terkejut sebab diorang tak pernah jumpa kes macam ni. And time tu memang aku menangis sangat-sangat. Sebab apa? Kalau betul lah ada orang nak sihir aku nak tahu kenapa. Tu je, kenapa? Apa salah aku dekat hampa sebenarnya? Apa yang aku buat sampai hampa nak buat macam ni dekat aku? Cukuplah aku tanggung sakit beberapa tahun ni. So after aku buang belalang tu, tangan yang aku pegang tu dah start rasa Kalau hampa pernah tengok channel Ikmah Hanif, dia pernah cakap macam ni. Dia pernah cakap kadang-kadang seseorang tu boleh rasa kehadiran benda tu kalau badan dia start berangin. Macam mana yang aku lalui sekarang. Okay? Okay, so kita tak nak kupas yang tu banyak sangat. Tangan yang aku pegang pelesik tu start jadi panas, sakit dengan kebas. Time tu aku dah start rasa pelik, tapi aku buat ayak sendirilah. Makna kata aku ni ambil ayak, lepas tu aku ni lah baca lah. Macam biasa aku cuma pegang 3 kul ayat kursi, itu je. Lepas tu aku ambil, aku sapu kat tangan, minta tolong daripada Allah je lah. Itu je pilihan yang aku ada, sebab aku tak ada siapa-siapa kat sekeliling aku. So Alhamdulillah esok tu aku bangun, tangan aku dah tak ada apa. Cuma malam tu aku mimpi yang agak tak elok sikit lah. Okay, so itu je kisah aku pasal pelesit hari ni. Okay, aku harap hampa dekat luar sana kalau ada niat nak bela benda-benda macam ni ke apa ke, tolong hentikan niat hampa tu. Sebab apa? Dosa besar ialah dosa mensyirikkan dan menyekutukan Allah. Okay, kita sekarang dunia dah tenat dengan COVID. Kes pun dah beribu-ribu, bukan beribu-ribu, dah berbelah ribu. So aku rasa hampa tak payah kot nak ambil benda-benda ni untuk balas dendam ke apa. Cukuplah sekadar kita doakan orang yang buat kita tu supaya dia tu berubah satu hari nanti. Sebab apa? Tuhan ada pada hari pembalasan. Ingat tu, alright? Okay, so untuk hampa yang dah subscribe aku punya channel, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Korang memang awesome gila, geng. Aku sayang hampa sangat-sangat. Pada hampa yang belum subscribe lagi, tolong tekan button subscribe sebab free je weh. Lepas tu hampa boleh share video ni dekat kawan-kawan hampa. Kalau hampa ada sebarang pandangan ataupun nak komen apa-apa, boleh komen dekat bawah. Aku akan terima dengan hati yang terbuka. And
setiap hampa komen tu aku rasa seronok sangat. Sebab apa? Aku rasa aku ada ramai kawan and ramai orang yang sayang dekat aku. Walaupun hampa komen hai Kak Ika, hai, hampa komen benda-benda biasa, aku macam oh so sweet. Aku suka baca komen hampa. Okay, kalau aku tak reply tu, kadang-kadang aku tak dapat notification. So aku minta maaf sangat-sangat. Even lepas 2-3 bulan aku reply pun, maknanya aku sangat hargai hampa punya komen. Alright, so hampa tunggu je untuk video aku lepas ni. Aku minta maaf sebab tak boleh nak buat video kerap-kerap sangat sebab aku sangat busy dengan kerja aku. And aku ada kekangan masa sikit lah. Pagi aku busy kerja. Kadang-kadang pagi aku free tapi nak buat video lagi ada bunyi bewok lah, bunyi lipas lah, macam-macam kan. So bila aku nak shoot malam pula, malam aku dah letih, aku nak lena apa semua. Tapi jangan risau, insya-Allah akan ada konten-konten yang menarik untuk hampa. Aku harap hampa sentiasa support aku tu je, okey? Terima kasih banyak-banyak. Aku doakan hampa sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hampa dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, okey? See you next time. Bye.